saya bagi tahu hari tu, suruh adjust balik, tukar apa ni, tukar content pillar, Dah kami dah. semua dah buat. Okay. Boleh tahu apa progress tak lepas dah buat tu, dah buat belum content, follow ikut yang you dah jadualkan tu, semacam mana? Yang seminggu ni dah plan dah untuk minggu ni. Ada yang dah siap shooting dengan edit cuma post tunggu tarikh dia. Tengah tunggu nak posting lah. Okay, so as of now masih konsisten post setiap hari? Ya. Berapa konten satu? Satu sehari. Semuanya view tak apa nice. Tak tahu kenapa. View tak apa nice. Okay. Terasa. Okay, kami sekarang tengah naik dekat IG. Dekat IG, konten dekat IG naik? Tapi sama je, konten yang sama. Konten yang sama. Perform teruk lah. Teruk. Darab 100. Darab 100. Worldwide. Worldwide. Indonesia. Power. Kacau dah. Syaz. Okay. Last time kita review video ni kan? Korban. Oh, quiz korban. Okay, ni last time kan? Okay. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Ya salam. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja. Apa konteks dia? Saya tak faham. Ada tulis kat caption. I see. Sebab video ni disebut POV. Tapi tak ada point of view tu. You faham tak? Okay. So bila POV ni kita kena faham konteks dia macam ni. Kalau contohlah kita nak sebut POV anak speech delay sebagainya, dan kita kena act as anak tu. Faham tak? So konteks tu dekat sini saya rasa dia macam tak match sikit dengan video. Okay. Instead of letak POV ni, kalau you nak bagi tahu dekat orang, contoh caption dia, gadget tak salah jika guna dengan had masa dan pantauan akan jadi punca speech delay juga disebut perlembahan antara macam lakukan aktiviti. Okay. So apa yang saya lebih recommend untuk tajuk dia, patutnya letak macam anak speech delay sebab gadget, fakta atau mitos. Faham tak? So saya rasa kat sini konteks dia macam kurang sesuai sikit untuk POV ni. Dan untuk point pula, untuk bahagian caption ni, saya recommend you buat dalam bentuk perenggan sikit. Okay, contoh gadget tak salah guna masa akan jadi punca guna persembahan. Antara punca lain you letak satu apa, dua apa, tiga apa, buat macam tu. Macam kita buat apa, point form lah kan, bullet point lah. Boleh je dekat TikTok kita boleh je buat dalam bentuk perenggan tu. Okay, and then lepas tu kita tanya soalan. Contoh, so nak tahu tak macam mana nak atasi benda ni? Kalau nak, komen nak. Macam tu, faham tak? Okay, so bila kita letak kat situ, kalau orang tu baca, then dia akan komen. Nak. Faham tak? Sebabkan komen kita tu ada CTA juga. Okay, so dekat sini dia ada 7 komen. Okay. Okay, alright. So nampak kat sini video ni boleh ditambah baik So dia tak match sangat POV tu dengan konteks. Okay, yang ini. Okay, so video ni bagus. Saya suka, dia very simple. In fact, dapat 4,000 view untuk konten macam ni pun sebenarnya satu indikator yang bagus lah. Okay, apa yang boleh ditambah baik adalah untuk macam konten-konten yang kita sebutkan numbers ni kan, contoh 5 kebaikan,
activity art and craft. Okay, kita boleh tambah mini hook dekat dalam video kita tu. Okay, contoh 5 kebaikan activity art and craft. Nombor 5 tu paling penting. Contoh. Faham tak? So itu dipanggil sebagai mini hook sebab kita nak bagi orang tengok sampai habis. So biasanya mini hook ni kita akan letak untuk point tengah ataupun hujung. Contoh 7 punca dia. Nombor 5 tu kita letak yang tengah. Boleh juga. Nak letakkan yang paling nombor last pun boleh juga. Tak semestinya kita sebut nombor dekat mini hook tu. Boleh je jadi point yang terakhir tu paling penting untuk kanak-kanak. Faham tak? Pun boleh juga. So dekat situ kita akan buatkan orang lagi trigger untuk tengok. Okay, next. Yang boleh improve lagi adalah dekat sini. Cuba masukkan elaboration. Okay, contoh yang pertama, tingkatkan fokus anak-anak. Kan? Contoh, anak-anak bila anak-anak kita buat aktiviti ni, mereka lebih mudah untuk beri perhatian dalam kelas. Contoh. Nampak? Kita bagi simple explanation, tak payah panjang sangat. Kita bagi simple explanation. Okay, saya bagi contoh bila saya letakkan point, kita cuba letakkan mini elaboration. Saya cuba cari je video mana yang ada point. Okay, contoh macam ni. Okay, so ini nampak saya sebut 5 pantang larang waktu live TikTok. Nampak saya letak mini hook. Nombor 5 tu ramai buat. Okay, kemudian setiap kali saya sebut point, saya akan elaborate sikit. Live sambil driving, lagi-lagi dalam keadaan bergerak. Share nombor telefon atau sebarang nombor yang panjang. Nampak kanak-kanak, especially yang tidak berpakaian. Jadi kau nampak point yang ini, tapi bawah ni kita elaborate sikit. Tak payah panjang. Jangan jadi karangan. Kita just nak bagi macam ada orang panggil apa? Ada point yang kita sebutkan sikit. Macam tu. Faham tak? So bila kita elaborate, dia jadi lebih full of info lah. Dia lebih padat lah kan, senang kata. Okay, so cuba try masukkan elaboration tu. Bila ada elaboration sikit tu, insyaAllah it can be better lah. Okay, boleh And yang ini pakai font TikTok kan? Seperti TikTok kan? Okay, so far tadi dah okay. Alright, kemudian hari tu saya bagi tahu kan, edit sikit video. Okay. Kan? Itu motion lain. Yang ini maksud saya, dia punya video nampak macam raw sikit video dia. Cuba naikkan sikit macam kontras, brightness, benda tu lah. Okay, adjust sikit supaya dia nampak lebih vibrant. Ni nampak pale sikit. Video dia nampak pale sikit kan. Maybe sebab lighting ni kan. So boleh tambah baik lagi lah. Tapi dari segi shooting dah cantik dah bagi saya. Sebab dah ada main banyak angle. Faham tak? Macam angle ada. So that one is very good lah. Satu penambahbaikan yang bagus. Okay. Alright. Kat ujung like and share video ni untuk tahu lebih banyak tips. Okay. So CTA kat ujung pun okay. Okay. Alright. Next. Nak tips paling cool untuk tengok video ni, kalau korang nak tips paling cool untuk improve perkembangan otak dan fizikal anak-anak. Korang pernah dengar tak game ni? Korang tahu tak ada cara untuk detect body movement korang tanpa guna remote controller? Sebelum tu, like dulu video ni. Okay, jom start. Untuk main, kita perlukan 2 device, iaitu phone sebagai controller dan device kedua untuk display song video. First, guna phone korang untuk download apps di App Store atau Play Store. Lepas tu, korang launch app, korang allow je bila keluar notification tu. Ikutlah step yang dia bagi. Set up username dan sebagainya. Plus, korang boleh pilih lagu yang korang minat. Korang perlu masukkan room number atau scan je QR code. Mana nak dapat room number atau QR code ni? Oh, ni kenakan full sikit. Scan je QR code. Mana nak dapat room number? Ni kena sensor. Okay, QR code jangan tunjuk. Ingat tak saya ada cakap antara pantang larang QR code. Okay, tak boleh tunjuk QR code. Atau QR code ni, open browser, go to www.justdancenow.com. Di penjuru atas akan ada room number dan QR code. Ambil kod dan scan je dan enjoy. Dah 2 kali dah ni. 2 kali dah ni masukkan QR code ni. Device kedua ni untuk display screen, so kita boleh tengok dan ikut dance movement. Yeay, okay, jom menari. Orang dah tahu kan? Save video ni so nanti boleh refer balik bila-bila nak main. Nice. Okay, so saya rasa this one is very insightful, sangat-sangat bagus input yang you bagi.
Okay, penambahbaikan tu lah QR code tadi, you kalau boleh avoid masukkan. Sekejap. So yang ni berapa view dia dapat dalam 5,000. Okay lah. Tapi saya rasa boleh pergi jauh lagi sebenarnya video ni. Tapi maybe sebab ada QR code tu dia jadi punca sikit kan. So memang kita kena very particular tau benda-benda yang bila ada QR code ni. So kalau ada QR, kalau boleh censored ataupun masukkan teks apa-apa yang untuk block dia kan, supaya orang tak nampak lah. As long as orang tahu tu QR code dah cukup dah kan. Anak korang kena reject sekolah dah 2 tahun tapi masih tak boleh bercakap. Yang ni video yang guna untuk ads kan dekat Facebook kan. Diagnosed autism, anak Yang ni boost TikTok ads juga ke? Buat ads dekat TikTok juga? Buat. Yang Ini. susah nak belajar, tak boleh. Okay, kalau dekat TikTok always avoid lah macam teks-teks dekat bahagian atas bawah ni. Yang ini dia dah masuk dalam, dia tak dalam safe zone kan, saya sebut sebelum ni. Okay, bila tak masuk dalam safe zone, so dia susah sikit nak perform. Okay, so saya rasa yang itulah yang kena adjust. Video ni saya dah pernah tengok dah pernah send dah. And kalau dekat Facebook okay je, tapi dekat TikTok ni avoid teks-teks yang atas bawah ni lah. Okay. Ram zam zam, ram zam zam, guli 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 ram zam zam, ram zam zam, ram zam zam, guli 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 ram zam zam, aga api guli 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 ram zam zam, aga api guli 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 ram zam zam. Ram zam zam, guli 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 ram zam zam, ram zam zam, ram zam zam, guli 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 ram zam zam, aga api guli 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 ram zam zam, aga api guli 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 ram zam zam. Okay. So video ni video aktiviti lah kan. Okay. Dari segi angle saya rasa okay, and idea pun okay. Cuma saya agak confused sikit dekat bahagian bawah ni, teks ni dia okay. Alright, atas ni brain gym activity boleh buat dengan anak di rumah kan. Okay. So tiba-tiba tingkatkan tumbuhan dan matian anak. You faham tak? Ni apa ni? Dia macam apa ni? Oh, ini apa efek dia ke kalau buat? So you tak explain benda ni, you tak bagi tahu kan apa kebaikan kalau buat benda ni. Sepatutnya kena ada dia punya input tu. Okay, tapi kan kalau tanya saya, improvement untuk video macam ni lebih baik you buat teks yang macam you berbual dengan audience you. Contoh, bila tu dengan anak-anak kan, game ni sangat-sangat simple. You hanya perlu letak arahan, sangat-sangat simple. You hanya perlu follow sahaja beat and tengok video dia punya step by step dia. Okay. Macam tu. Okay. Lepas tu kita bagi tahu lah, baru kita cakap kan apa kelebihan bila buat game ni kan, anak kita akan lebih mudah nak bagi tumpuan. Kan. Lepas tu pastikan anak you follow step yang you dah buat tadi. Okay. Yang bestnya lagi, kalau selalu buat, nanti boleh bantu improve daya ingatan anak-anak tau. Contoh, nampak tak? Kita macam berbual dengan dia. Sambil dia tengok video ni, kita ada teks yang kita macam bual dengan dia. So dia akan jadi lebih best lah. Okay. Dan untuk tajuk pula, saya recommend pakai tajuk from TikTok. Text from TikTok. Untuk tajuk yang ni, supaya nampak lebih native lah kan. Okay. So letak teks tu daripada TikTok. Brain gym activities. Lepas tu letak subline kan. Boleh buat dengan anak di rumah. Contoh. Okay. Alright. Next. Okay, alright. So untuk yang ini saya lebih recommend kalau ada orang yang real dan apa ni, you punya feedback ni you masukkan macam screenshot tu ataupun you buat apa ni dalam bentuk komen. Kalau benda tu komen ke kan, you masukkan dekat apa ni, dekat depan you punya video ke kan, ataupun dekat atas ke, bagi tahu lah. Then you start video tu dulu. Cari satu sound yang best. Contoh macam wow,
Is it true? Contoh kan. Wow, thank you so much. Ding 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 ding. Contoh kan. So cari ada sound-sound yang macam yang menarik, yang relate dengan konteks, which is feedback tu lah. Kan. So ataupun kita boleh buat POV bila parents kata anak dah banyak improvement. Contoh. So kita punya feeling kan, cikgu-cikgu punya feeling buat video kan. Macam, wah cik, contoh. Kan. So dia lebih sesuai lah kalau tanya saya untuk teks. Kalau kita letak macam ni kan, orang akan skip lah. Okay. Video ni memang susah sikit nak perform. Dan satu lagi, ni consider poster tau. Bila kita post poster macam ni, TikTok akan rendahkan reach kita. Which is, bukan video ni saja, dia akan efek yang lain juga. So kalau boleh avoid letak poster dalam you punya video. Okay. Okay, yang ini pula untuk first starting 3 saat. Sepatutnya sebelum 3 saat ni dah letak dah teks tu dulu. Faham? Teks ni jangan keluar lambat sangat. Bila orang tengok first second to second, ni video apa ni, dia skip dah. 2 saat je dah skip dah. Dia macam shock sendirilah ni. Kan? So kalau tanya saya, sepatutnya teks tu dah keluar awal lagi dah keluar. Kan? Macam mana nak tahu anak speech delay. Kan? Okay, kalau dari segi idea asal dah bagus untuk nak buat macam lip sync at the same time untuk point finger kan. So kalau tanya saya, very good. Penambahbaikan je dekat hook ni, okay, make sure dia keluar daripada awal. Dan juga untuk teks yang kita tunjuk ni, kalau boleh dia sync dengan jari kita. Kalau kita dah tunjuk, terus dia keluar. Macam ni kan, dia macam ada delay sikit tadi saya perasan. Dia lambat sikit nak keluar teks tu, dia dah tunjuk awal dah kan. So if possible, tunjuk je terus keluar. Dan make sure betul-betul follow beat lah. Lepas tu kita kena dengar kan beat dekat mana. So kita tunjuk tu memang beat tu dia keluar, kita tunjuk dia terus keluar teks. Okay. Dan sama juga macam saya cakap tadi, try untuk letakkan elaboration sikit kan. Point, lepas tu elaborate. Okay. Contoh macam tadi yang ni kan, umur 3 tahun masih tak boleh berjalan. Contoh kan, contoh macam sedangkan kaki dah bla bla bla. Contoh kan. Okay, kemudian nombor 2 pula, tak cukup 50 perkataan vocab bermakna. Contoh apa? Vocab bermakna tu apa? Contoh dia tak ada contoh. Contoh makan, apa-apalah. Kita bagilah contoh-contoh perkataan vocab yang bermakna tu apa kan. Okay. And then belum boleh bercerita. Contohnya benda apa yang dia nampak dekat taman tadi contoh. So kita elaborate sikit je pun dah okey dah. Okay. Alright, dan satu lagi, untuk konten-konten yang macam ni, yang very simple point finger, kalau boleh tak payah pakai teks daripada CapCut, pakai teks daripada TikTok je. Dia lebih native tau, dia lebih sesuai sebenarnya. Even saya sendiri pun, kalau konten yang saya tunjuk, jadi memang saya akan pakai teks daripada TikTok. Okay, mostly saya pakai TikTok. Contoh macam ni kan. Okay, so yang ini sebab saya letakkan point yang banyak kan, jadi saya tak nak dia banyak sangat dalam teks TikTok, so saya pakai screenshot daripada notes. Tapi untuk yang tajuk, saya akan pakai teks daripada TikTok. Even dekat ujung pun saya letak teks daripada TikTok juga. Okay. So bila point finger tu memang better pakai teks daripada TikTok lah. Macam ni kan. Nampak tak? Always elaborate sikit. Point, elaborate. Nampak? Point, elaborate. Point, elaborate. Okay. Alright. Korang-korang nak tahu tak dekat Alostar ada pusat terapi ni careful sikit, ada nombor telefon. Okay. Nombor telefon bahaya sikit. Kanak-kanak istimewa yang baru je buka. Anak-anak autism, speech delay, masalah pembelajaran dan lain-lain, semua boleh datang dekat sini. Daftar anak kat sini percuma je tau. Jom kita pergi tengok center tu dan treatment apa yang disediakan. Betul lah korang, dekat sini memang ada banyak bilik. Semua facilities lengkap. Ada assessment room, therapy room, messy room dan gym room. Gym room yang best ni. Jom kita tengok ada apa kat dalam ni. Memang banyak peralatan mainan dekat sini. Ada trampolin, climbing board, ball pool dan banyak lagi.
Confirm anak-anak suka ni. Lantai dia pun semua pakai format. Memang selamatlah bila anak-anak main lompat-lompat. Aircon pun ada, CCTV pula ada kat semua tempat. Dekat sini, terapis akan buat rawatan dekat anak-anak secara one-to-one selama 2 jam. Center ni turut sediakan EIP, kelas membaca dan pertuturan, developmental assessment dan banyak lagi. Nak tahu lokasi dekat mana? Korang search je Kids Occupational Therapy Center Alostar, terus sampai. Center ni dekat hutan kampung Alostar, area Taman Hidayah. Klik link di bio untuk kami bantu. Like dan share video. Mantap. Okay. Dari segi pattern interak saya rasa sangat-sangat bagus. Ni siapa edit ni? Mantap. Okay, dari segi pattern interak sangat bagus. Saya rasa dia dalam 4 second je kan. So dia dah ada perubahan. Subtitle pun sangat senang nak baca. Okay, tak ada isu. And then VO siapa buat? Juga. Okay, VO pun bagus. You punya sebutan tu jelas tau. Bila sebutan jelas, senang nak dengar, nak hadam kan. Dia tak macam certain orang bila cakap tu kan, tak apa tau dia cakap, kita pun tak dengar kan. So saya rasa bagus lah, sangat-sangat jelas. Penambahbaikan Alostar dekat mana Kedah kan. Kalau untuk location boleh cuba masukkan sikit lorat. Tak dialek. Dia akan lebih senang lekat sikit lah kan kalau ada dialek. Ya, sebab kita nak target orang sana kan. Yelah, of course lah, takkan orang Johor hantar pula kat Alostar kan. So kita nak orang-orang yang berdekatan kawasan kan. So boleh masukkan sikit-sikit lorat dia. Contoh, Korang-korang nak tahu tak dekat Alostar? korang-korang kan tukar. Hampa nak tahu tak? Nampak tak? As simple as that je. Hampa nak tahu tak dekat Alostar sekarang ada Alostar jangan Alostar, Alostar. So bila kita guna apa dia? Budak dah pakai VO tu, tapi macam takut tak ni orang tak faham kan. Maksud saya janganlah semua terms-terms yang general tu kita pakai sikit. Sebab apa tahu? Sebab saya belajar dalam marketing kan. Bila kita buat marketing setempat, satu kawasan, lebih baik kita guna dialect, cara diorang bercakap. Dia akan automatic terus. Orang Kedah nampak dia terus triggered. Ni kat Kedah lah ni. Sebab orang ni cakap lewat Kedah macam tu. Okay, maybe kat starting je ke kita guna, lepas tu kita nak cakap biasa tak apalah. Tapi kalau awal-awal ataupun dalam perkataan-perkataan tertentu kan kita guna logat diorang okay je. Faham Tapi kalau susah sangat tak payahlah. Tapi kalau nak improve, saya rasa itu benda yang boleh improve lah. Sebab other than that, dari segi video saya rasa okay. Dari segi VO pun dah okay. Itulah benda yang boleh improve sikit. Dan tu avoid nombor telefon ni. Okay. Dia sini tau. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada isu sebab video kita view macam okay. Tapi sebenarnya kalau tak ada benda tu, view lagi okay. Faham tak? Bila kita sensor benda-benda yang TikTok tak bagi ni kan, lagi senang dia nak perform. Kalau you tak buang ni, dia sayang dah, rugi. Sebab pengalaman saya bantu klien-klien saya, mostly semua macam tu. Video yang sepatutnya perform, tapi sebabkan ada silap sikit, langgar sikit je, which is TikTok mungkin tak bagi tahu benda pelanggaran tu kan, view dia jadi rendah. Lepas saya bagi tahu suruh ubah and buang benda-benda macam ni, view naik balik sebab tak ada langgar apa-apa variation kan. Okay. So far jelas Okay, tengok next video. 7 tips untuk anak yang kurang fokus. Tips pertama, kurangkan gangguan TV atau gadget dengan mengurangkan stimulasi yang mengganggu fokus dan jadikan otak anak lebih relax. Nampak yang ni kalau boleh avoid video animation yang tak full. Faham tak? Ini kita nak masukkan yang ini kita panggil sebagai apa panggil ya? Media insert. Apa dia? Media. Apa dia punya terms dia? Saya dah lupa dah dia punya term dia. Dia ada satu term ni dia panggil bila kita buat video kita nak masukkan ni lah footage kan. So kalau dekat TikTok ni kita kena pilih footage yang memang full lah. Jangan ambil footage yang macam YouTube punya style ni. Rugi sikit lah kalau tanya saya. Okay. Pada rangsangan. Seterusnya, tetapkan rutin pada anak makan pukul berapa, tengok TV pukul berapa. Dengan menetapkan rutin dan Okay, so untuk makan pukul berapa tadi kan? Makan pukul berapa, tengok pukul berapa, besarkan font, teks tu.
Ataupun masukkan macam animation sikit. Ting, ting macam tu kan. So sebab bila kita nak tekankan point, kita kena kita masukkan animation. Benda tu akan buat dia lebih impactful lah. Okay. Contohnya, saya tak tahu berapa kali saya asyik share video saya kan. Tapi tengok je lah Bila tekankan point tu, masukkan animation sikit. Contoh macam ni kan. Kalau you cuma dapat 1000 views, ini adalah crowd 1000 orang in real life. You baru lepas share something dekat manusia seramai ni tau. Kalau in real life, you rasa you boleh tak bercakap depan crowd seramai ni? Kat sini. Ini adalah crowd 1000 orang in real life. You baru lepas share something dekat manusia seramai ni. Yang 1000 orang tadi tu kan, nampak tak saya buat animation sebab saya nak tekankan 1000 tu kan. Sebut 1000, saya tekankan. Sama juga macam ni. Stop kejap. Lah korang buat affiliate dekat TikTok dan video ni khas untuk korang. Eyes on me. 2-8 Juni TikTok Shop ada buat Happy Big Day Campaign. Nampak So tak? starting dari 15 bulan Point sampai penting, hujung bulan kita Mei buat ni, animation. korang boleh daftar Creator Ranking Competition. Apa benda Contoh pula macam ni kan. tu? Confirm korang tak tahu kan? Sebenarnya sambil-sambil korang buat live, buat video bag kuning tu kan, korang actually boleh menang free promo coupon, Contoh? cash dan exclusive gift bag. So every point tu dia ada animation. So kalau point-point penting, kita cuba masukkan animation, ada sound effect sikit. So baru orang tahulah kita tekankan point tu. Okay. So dekat sini saya nampak tadi yang ada 2 point tu boleh besarkan dan juga orang kata masukkan animation sikit. Akun berapa, tengok TV berapa. Dengan menetapkan rutin dan mengulanginya setiap hari, membantu anak lebih disiplin dan mempersiapkan mental mereka untuk lebih fokus. Tips ketiga, ajak anak anda untuk bermain permainan yang memberikan mereka untuk alert dan fokus seperti puzzle, blok binaan, menyusun bentuk atau permainan sains. Tips keempat, lebihkan aktiviti fizikal dan outdoor. Sekurang-kurangnya 70 minit sehari dapat membantu kanak-kanak menyalurkan tenaga dengan lebih berkesan. Tips kelima, parent perlu mencipta suasana yang membantu meningkatkan fokus anak. Contohnya, buat satu ruang khusus, elakkan distraction Ni seperti okey. Ni ada gadget masuk atau kan? dekorasi dalam bilik yang Letak berlebihan. konsisten. Tips keenam, elakkan aktiviti yang Okay, dan saya nampak dia macam khusus, elakkan distraction seperti gadget atau dekorasi dalam bilik yang berlebihan. Tips keenam, dia macam tak habis tau. Sebab intonasi dia. Faham tak? Nanti yang berlebihan dia kenal. Sepatutnya bukan ke macam nanti yang berlebihan. Faham tak? Dia macam nada dia tu macam nak sambung lagi. Saya habis. aktiviti yang bersifat multitasking. Faham. Anak anda untuk siapkan satu tugasan pada satu masa untuk mengelakkan tumpuan mereka terganggu jika dibebani dengan pelbagai tugasan pada waktu yang sama. Tips terakhir, gunakan reward chart macam ni. Letakkan matlamat yang ingin dicapai ganjaran jika anak berjaya. Parents jangan lupa cuba tips ini di rumah ya. Semoga bermanfaat. 7 tips Okay. Bagus editing dia. Lighting pun okay. Nice. Ni guna lighting setup saya ajar ke? Natural light dengan lighting sikit tapi bukan yang banyak flow. Okay. Ada natural light. Tak, lampu bilik je. Lampu bilik je. Banyak flow. Sebab saya nampak ada ring light kat sini. So saya rasa dia macam dekat sini kan, tembak kat sini kan. Kan dia daripada sini kan, ada ring kan. Okay. Alright, apa yang boleh tambah baik untuk video ni adalah pertama font. Okay, font saya nampak kat sini ada 3 jenis font which is kurang sesuai lah. Font ni maksimum 2 je, jangan banyak sangat. Okay, ni font 1 saya nampak. Ni font 1. Kemudian kat sini dah ada bawah ni font lain pula. Okay, yang ini pun font lain juga. So ni dah 3 font dah. Lepas tu subtitle font baru lagi. So 4 lah. Ingat yang 3 tadi 4 font. So dia dah macam dengan mengurangkan terlalu banyak font. Faham tak? Okay, so kalau tanya saya, limitkan 2 sahaja. Saya suka font yang ni, so gunakan font yang ni konsisten. Cuma font yang ini dia macam kurang sesuai sikit kalau tanya saya. Dia kurang jelas sikit. Okay, so better pakai font yang sama untuk buat tajuk. Okay, ataupun use different font macam yang you pakai untuk atau gadget dengan mengurangkan stimulasi yang untuk lebih fokus. Tips ketiga. Yang ini kan, nampak font yang ini you boleh guna untuk tajuk tadi. Okay, sama ada you pakai font ni sahaja ataupun you pakai je font yang sama untuk subtitle dengan tajuk. Okay, contoh macam yang ni kan, saya pakai font yang sama je. Yang ni Sophia Pro. Sophia Pro untuk tajuk pun. Stop kejap. Lah korang buat affiliate dekat TikTok dan video ni khas untuk korang. Eyes on me.
Senang kata Stop. saya punya teks samalah. Okay. Cuma beza dia adalah kita punya editing tu sikit. Okay. Contoh yang ni kan. Yang ni saya letak outline warna hitam. Tapi font sama. Kan. Cuma subtitle saya tak letak outline. Saya letak shadow je. Okay. Saya letak shadow. Dan untuk poin-poin penting saya besarkan. Yang ni dah besar dah. Tapi untuk poin yang lebih penting kita besarkan dia lagi supaya lagi jelas nak baca. Okay. So itu apa yang saya recommend lah. Dan saya rasa boleh besarkan sikit tulisan ni, subtitle ni sebab dia agak kecil sikit. Dan ada certain tulisan tu, subtitle tu dia macam tak sama baris kedudukan dia. Okay. Okay, ni macam atas, okay, ni pula tiba-tiba bawah sangat. Kan. Ada certain subtitle tu dia macam lari sikit dia punya susunan dia. Okay. Dan ada juga tadi saya tengok dia macam sengit sikit dia punya teks tu. Saya tak tahu lah saya jenis particular sangat ke, tapi saya nampak dia macam sengit sikit. Okay. Okay. Kan, so nampak tadi ada perkataan reward tadi kan. Dia format lain kan. Tak sempat nak baca pun chat tu. Hilang dah. Okay. So okay. Editing dah bagus, tambah baik lagi. Dan cuba masukkan juga jump zoom kat dalam video ni. Saya nampak jump cut dah ada dah bagus menyebabkan dia jadi smooth. Okay, jump zoom ni adalah kita macam pop, dia lompat terus ke depan. Dia tak ada zoom so slow tu. Okay, dia pop terus ke depan. Contoh macam ni kan. Ni zoom. Sebab tu tak ada orang Okay, ni zoom. Tapi kalau Eyes on me. First, buat hook yang lebih menarik. Instead of you cakap, inilah 3 tips untuk kurus. Sure content you bantu selesai masalah orang. Setiap kali nak buat konten, cuba jawab 3 soalan ni. Konten ni untuk siapa? Apa masalah yang you solve? Kenapa diorang kena tengok konten ni? And lastly, stop buat konten nampak macam jam zoom kan. So terus zoom. So untuk point yang tekankan sikit tu, jam zoom terus dekat sikit dengan muka dia. Dan subtitle tadi, teks tadi, bila ada point penting, you masukkan animation, masukkan juga sound effect sikit. Okay, so overall I think tu je kot untuk improve video ni. Okay, okay dapat Okay. Campak barang. Yang pertama, sebab dia dalam proses explore dan ada sifat. Okay, video tadi teks lain, yang ini dah Orang nak teks tahu. lain dah ke dah buat improvement terus? Satu lagi kan video yang sebelum tadi dengan start pada video sebelum tadi, audio yang effect audio tak dengar, tak tahu kenapa. Kalau upload dekat IG dengar, dekat TikTok dia tak dengar. Pasal apa pula dah? Jadi itulah nak minta Bro Safwan try tengok dekat IG sebab video sini semua tenggelam suara dia punya sound effect. Kebanyakan yang bunyi Tahu ting tak ting kenapa ting, anak suka campak barang? Apa dia? yang bunyi sound effect macam ting ting dia dengar tapi sangatlah slow. Cuba Okay. Faham? Barang. Yang pertama, sebab dia dalam proses explore dan ada sifat ingin tahu. Dia nak tengok Yang ni okey. apa yang berlaku bila campak barang. Yang kedua, anak tidak berminat dan tidak tahu cara bermain yang betul juga boleh jadi sebab anak suka campak barang. Ada 3 jenis cara bermain yang betul iaitu functional play, symbolic play dan imaginative play. Yang ketiga, kerana ia adalah sebahagian daripada proses bermain untuk anak umur 18 hingga 24 bulan. Yang keempat, anak campak barang sebagai salah satu cara untuk menunjukkan emosi. Dengan campak barang adalah cara untuk melepaskan perasaan tersebut. Parents kena aware dan sabar, okey? Share video ni untuk bagi manfaat dekat parents lain. Orang nak tahu tak kenapa Okay, so kalau tanya saya yang ni dia macam dah buat dah improvement saya komen tadi. tak tahu macam mana boleh berbeza, editor berbeza kot agaknya. lain-lain orang edit. Okay. Lepas ni cuba discuss sama-sama. Okay, kita buat pattern macam ni je kan. Dia jadi bila lain-lain ni saya nak komen pun saya confused ni. Saya tahu nak komen satu ni. Okay, tapi untuk video ni bagus. Okay, saya nampak dari segi editing
untuk point-point tertentu kan. So dia bagus lah kan. Tak ada intro pun dah okey. Okay. Dan saya nampak dekat sini point-point tu lebih mudah kan. Dia lebih besar, senang baca. Okay. And in terms of camera camera punya motion pun okay, sebab dia nampak macam ada yang zooming, ada yang stagnant kan. Okay. So tak ada banyak sangat benda saya nak komen kat video ni, and saya suka juga ada masukkan macam yang ni, okay. Kita ada masukkan footage kan yang berkaitan, okay. Boleh je sebenarnya nak masukkan footage macam GIF ke kan, okey je, and tak ada masalah pun. Video kita kan tak ada masalah. So masukkan je macam GIF tertentu untuk nak bagi orang illustrate kan. Oh ini tantrum ke apa ke kan, proses bermain. So kita masukkan video sikit, footage budak-budak bermain kan. So benda tu akan jadikan video tu lebih impactful lah. Okay. Ada soalan. Yep. Audio tu dia ada kami setting kat mana-mana salah ke? Sebab video yang sama kami upload dekat tempat berbeza. Tempat berbeza tu dengar jelas, dekat sini tak jelas. Start daripada video tu sampai ke atas semua sound effect tak dengar video. Dekat phone dengar tak? Dengar. Terus apa try buka IG kami, tengok yang exact sound effect yang betul-betul. Okay. IG dengar. Kat IG dah. Masalah. Takut ada salah dekat mana-mana. Okay. Video yang sama Video start pada yang 7 tips ke atas semua tak dengar. Dia dengar serta-serta part je. Kat Instagram ada bunyi kan? Sekejap tengok balik. Untuk anak yang kurang fokus, tips pertama, kurangkan gangguan TV. Alah, dia tak ada langsung. Tips untuk anak yang kurang fokus. Tips pertama, kurangkan gangguan TV atau gadget dengan mengurangkan stimulasi. Saya rasa saya tahu. Saya dengar pun saya rasa saya tahu. Saya rasa je lah. Okay. Tak pasti betul ke tak? Sekejap saya check dulu Okay. Saya rasa confirm ni. Tak syak lagi. Saya rasa. Ini serius. Ini memang orang panggil inilah krisis negara sebenarnya. Krisis TikTok. Okay. Sana. Tapi tak tahu lah you guys dah update ke tak TikTok? You update ke tak? Kita dah update dah saya. Dah update Sana. Mana dia? Tengok je layout yang ni. Tengok asal layout yang untuk edit ni kan. Dia keluar macam tu. Dia tulis macam mana? Yang bila kita dah masuk nak edit tu kan. Okay. Tak nampak lah. Nampak tak? Ada tak dekat belah kanan tu kan lambang mikrofon. Dia tulis apa Kena masukkan media tu dulu kan? Upload video dulu kan? Upload video dulu, betul. Record video tak apa. Boleh je. Ada voice tu Voice? Gambar Dia keluar voice je ke? Gambar mikrofon ada voice. Kita lihat kat bawah voice. Ada lagi tak yang lain? Ada tak noise reduction? Ada. Yang tu. Kena off noise reduction. Sebabkan you on noise reduction, TikTok assume tu bunyi noise. Jadi sebab tu dia buang bunyi-bunyi sound effect tu. Faham tak? Patut saya dengar bunyi dia macam pelik sikit sound effect dia dekat TikTok ni. So sebelum post, kalau video-video you dah edit macam ni sound effect ni, you offkan noise reduction tu. Dah terjawab belum? Okay.
sebabkan you on lah, dia hilang. So noise reduction ni sebenarnya dia sesuai untuk video yang kita record by TikTok dan kita bercakap je lah. Maknanya kita tak ada pakai editor luar ke, sesuai lah kita on kan. Tapi kalau video yang kita upload daripada TikTok, daripada CapCut, edit dah siap-siap, memang dia akan effect sikit lah. Okay. So kat situlah benda yang menjadi punca. Dia kena off. Okay. Apa dia? Dia kena off kan? Bukan on. Offkan dia supaya bila you upload nanti dia tak ada isu. Nanti cuba try. Okay. Cuba try video yang sama, you offkan noise reduction tu. Tengok. Masuk saya sekarang. Cuba try. Ambil video yang tadi tu. You pergi kat TikTok, you offkan noise reduction tu. Cuba you dengar. You boleh dengar terus. Kan? Automatic memang dia akan hilang. Memang akan keluar noise sound tu. Dah dengar dah sound effect? Yang ni tengok tak? Dah off kan sound reduction tu? Noise reduction tu? Dia dah dengar. Okay. Tak boleh balik ke? Ikut you lah. Kalau tanya saya, view dia okey 34,000. So tak perlu delete lah untuk video tu. Tapi video yang lain kalau you rasa macam nak cuba, boleh je. Video lain yang tak perform sangat tu kan, you boleh je archive ke ataupun delete. Lepas tu nanti you try upload balik. Okay, tapi saya tak bagi jaminan lah untuk view dia naik sebab dia dah tak fresh content bila you dah pernah post. Tapi you boleh try. Tak ada apa-apa masalah pun untuk you punya TikTok. In fact, mungkin bila ada sound effect tu dia membantu untuk push balik content kan. Cuma bila you dah delete satu video tu, you jangan terus post content sama. You bagi masa sehari ke 2 hari ke baru you post balik. Okay. Alright. Boleh saya sambung video lain? Okay. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもど噂のドリーミング忘れないででも気持ちを愛でしまえばいつかこの夢は覚めてしまうんだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもど噂のドリーミング Okay, idea game ni bagus. Okay, penambahbaikan yang saya nampak adalah 君の虜にな special pick up game. Okay, kita elaborate, explain. Tapi sama jugalah mistake kat sini. Tiba-tiba improve oral motor skill. Macam apa ni kan? Patutnya kita beritahu lah. Game ni sangat-sangat bagus macam tu. Dan since audience you Melayu kan, cakap je bahasa Melayu. Jangan cakap bahasa Inggeris kan. Jom main straw pick up game. Boleh je. Game tu kita boleh buat English, tak masalah. Jom main dengan anak-anak straw pick up game. Kita beritahu lah, game ni boleh main parents lawan dengan anak-anak tau, nak bagi ada kompetitif. Contoh kan. Lepas tu bagi tahu rule dia. Rule dia apa? Sambil video ni orang tengok, kita bagi tahu rule dia. Okay, mungkin bahan yang korang perlukan simple je. Potong kertas kepada bentuk petak-petak kecil macam ini, 2 warna berbeza, dan sediakan 2 mangkuk ataupun 2 cup yang sama warna dengan color kertas tersebut. Lepas tu ambil straw, sedut dekat kertas tu dan masukkan ke dalam bekas yang sama warna. Okay, lepas tu kita explain lah kan, aktiviti ni sangat-sangat best tau sebab dia boleh improve motor skill anak-anak kita. Dan yang paling best, dia boleh bantu untuk menguatkan muscle mulut kan, dagu ni, cheek, jaw apa ni jaw dagu lah kan, cheek, supaya lebih mudah dia nak hadam makanan dan sebagainya ataupun nak makan ke, dia membantu untuk skill tu.
kan. Manipulation ni kita bagi tahu lah dalam bahasa Melayu. So my recommendation adalah buat dalam macam tulisan tu macam kita tengah elaborate, tengah explain kat diorang kan, macam tu. Okay, dan same concept applies. Make sure dalam 4 second macam tu kita ada cut-cut lah. Okay, kita tak nak ada lama sangat dekat dalam satu scene yang sama kan. So main dengan lebih banyak angle, maybe angle belah atas dia ke, macam mana dia punya. So main je. Masa record tu record je banyak-banyak angle. Lepas tu nanti kita masukkan je footage tu. Okay, dan untuk idea macam main dengan parents tadi, first kita tunjuk dia main seorang. Lepas tu kita tunjuk scene cikgu main dengan anak-anak ke, dengan budak ke. So nampak lah diorang boleh apply kan. Lepas tu kita tunjuk reaction dia bila habis kan. Macam reaction tu yang kita nak kan. So kita nak parent pun nampak reaction tu. Okay, so yang ni bagus untuk CTA dah okay dah. Follow for more games idea. Okay, dan improvement lagi satu adalah teks lah kot. Saya rasa headline kena lebih baik sikit dekat headline ni. Okay. Okay, next video. Okay, so dekat sini nak selalu tantrum. Okay, tapi tak tahu apa puncanya. Okay, sini saya kongsi sebab anak nak sesuatu, nak perhatian dari parent. Anak saya kita asisten terpakai diri dari arahan. Saya rasa colour orange ni dia macam kurang sesuai sikit untuk baca. Orange dia susah sikit nak baca. Okay, pakai warna putih ataupun warna hitam. Okay, putih atau hitam. Alright. Pakai teks TikTok ni dah okay. Dia lebih mudah untuk dia nak baca. Okay. Dan untuk yang ini kalau tanya saya, letak je terus subline kat bawah. Okay, anak selalu tantrum. Okay, tengok video ni sampai habis contoh. So kita masukkan je terus point dia. Kan? Ataupun kita letaklah anak selalu tantrum tapi tak tahu apa puncanya. Kan? Maknanya habiskan je terus ayat tu dekat situ. And then kita terus masuk. Okay, jom saya share. Contoh. Jom saya kongsi. Okay, lepas tu masuk pada point. Okay, pertama sebab anak nak sesuatu elaborate sikit. Kan, macam saya kata lah, elaborate tu sikit je explanation. Okay, and last kali, like and share untuk parents awareness. Kat sini saya rasa lebih sesuai untuk buat ayat macam like dan share dekat kawan-kawan yang ada anak-anak kecil juga contoh. Okay, lebih sesuai lah. Alright, next. Saya Nur Fatihah Yazid. Nama anak saya Muhammad Iqbal Razi, berusia 14 tahun. Umur hujung 3 tahun. Hospital diagnose dia sebagai mild autism. Sekejap Okay, dekat sini saya rasa kena ada headline. Bila tak ada headline, dia macam saya Nur macam Fatihah interview lah Yazid. kan. Nama Macam anak orang kurang attracted lah. So cubalah letak macam apa ni, jadi pasal apa? Anak autism. Okay, maybe kita boleh letak contoh apa ni, okay, maybe headline dia kita boleh letak macam ibu tunggal ada anak autism contoh. Kita letak satu headline lah macam pakai teks daripada TikTok tu kan. Ataupun kita boleh ayat perkataan macam inspirasi kan. Kat sini nampak ada inspirasi kan. Okay, inspirasi atau kita letak kisah inspirasi ibu tunggal menguruskan anak autism. Contoh kan. So dekat situ dia akan nampak lebih best lah kan. Okay. Okay, so kat situ untuk teks okay. Tulisan dia tak ada masalah. Subtitle kat ujung ni. Nomor special, kita letak dia di tempat orang biasa normal. Kita nampak dia boleh bawa tapi dalaman dia kita tekan. Usahakan rawatan untuk dia. Usaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Saya Nur Fatihah. Okay. Alright. CTA lah kena masukkan kat dalam video ni, tak CTA. Kan? Contoh tak CTA pun maybe boleh letak macam sebab kan video ni kan dia sebab dia hantar anak dia dekat tempat you guys kan. Okay, maybe ayat lah you cakap okay puan boleh tak cakap ayat ni. Terima kasih Kizot Center. Kan? As simple as that je.
So kita kat situ nampak lah macam okay, apa ni, ada satu orang panggil satu recognition lah untuk you punya brand kan. Okay, so ujung tu terima kasih Kizot Center kan. Saya terima kasih Kizot Center sebab dah memudahkan kehidupan kami. Contoh kan. So dia akan melekat tau dekat dia punya audience tu. Okay. Kat sini saya rasa subtitle dia patut warna putih. Bila warna hitam ni tenggelam sikit. Dan format dia lah, format dia melintang kan. Sepatutnya ambil vertical. Okay. So rugi sikit kat sini. Okay. Masukkan video vertical Ni video panjang ni dia tak ikut format TikTok. Ikut 3 teknik ni kalau nak anak korang cepat menulis. Mulakan dengan aktiviti playwriting macam koyak kertas, Rugi gila kan sound dia hilang. Tak dengar. Sebab tu je noise reduction tu. susun blog dan tampal stiker. Tujuannya adalah untuk kuatkan motor halus anak. Kalau motor halus anak dah padu, confirm anak cepat menulis. Teknik kedua, buat aktiviti sambungkan garis. Parents boleh beli buku latihan yang ada garis putus-putus, kemudian minta anak tiru garis tersebut. Untuk aktiviti ni, sebagai permulaan, parents boleh ajar anak untuk start dengan buat garis lurus dan garis condong. Last sekali, biarkan anak untuk conteng, menulis dan mewarna. Tapi jangan biar anak conteng dekat dinding pula ya. Parents make sure anak buat aktiviti ni di atas kertas. Kalau anak lukis atas kertas, dia boleh bayangkan situasi yang sebenar. Aktiviti ni juga boleh bantu anak untuk berimajinasi dan berfikiran kreatif. Cara mana satu yang korang dah buat dekat anak korang? Cuba komen kat bawah, like dan follow untuk dapatkan tips yang menarik. By the way, ikut 3 teknik ni. Video dia berulang, bye. Mantap. Boleh lawan nak, boleh lawan nak. Boleh lawan. Saya tengok ni, saya cakap, ini bila masa saya rekod video ni? Baru. Kalau saya tengok link dia punya apa? Dia punya look dia smooth lah. Bawah, like dan follow untuk dapatkan tips yang menarik. By the way, ikut 3 teknik ni kalau nak anak korang cepat menulis. So, tak susah apa nak buat look ni sebenarnya. Bila dah buat, dah faham. Okay, good job. Kan ni. Apa dia? Kat sini dah view drop dah ratus-ratus je. Start Apa tadi view drop ratus-ratus je. Okay, kalau tanya saya, probably sound tu, okay, so boleh improvekan lagi sound tu. And video ni ada music, sound effect, ada music tak? Boleh Music adalah add daripada TikTok tu, tapi kami lowkan volume. tak dengar langsung lah. Tu tak dengar langsung lah. Kalau tanya saya, masukkan sound effect dalam music, tapi music yang tak ada lirik lah. Macam yang sound yang saya pakai kan. Baru lepas bangun tidur, you kena put Dengar extra effort sikit bila buat content. Every time you nak shoot content, make sure you bersiap supaya bagi good impression dekat audience you. Make yourself look like a professional. Jangan expect orang lain akan take your content seriously kalau you sendiri tak take it seriously. Part yang ni So if you rasa sebab serius kan, so hilangkan music dia. membantu, jangan lupa untuk follow and share video ni dekat member Okay, you. so music tu masukkan music yang tak ada lirik lah. Okay, tapi video ni dah bagus lah. Slack sikit je sound effect dia tu. Okay. Tapi mana pun tak ada versi. Oh, terkejut kuat sangat. Ni sama juga sepatutnya starting. Sekejap, kenapa nampak macam tekan betul lari ni? Tak pakai timer patut pakai timer kan. Letaklah timer tu 3 saat. So dah boleh ready lah tangan tu. Okay, ni pakai timer Kenapa dia tiba ke atas pula point dia? Okay, dia macam ni tau. Rule of membaca kita kena follow. Rule of membaca, orang baca atas ke bawah ke atas? Atas ke bawah. So mesti atas ke bawah lah kita kena buat. Tapi kalau kita nak tukar position dia boleh. Tapi kita kena make sure kita hilangkan yang bawah ni.
Kan? So dia dah hilang baru kita keluarkan point yang tu. Tapi kalau tanya saya kan, sepatutnya apa you buat adalah you buat satu kat sini, lepas tu hilang satu, dua kat tempat yang sama. Lagi bagus macam tu. Kan? Better macam tu lah. Okay. Yang ni pula, okay. Okay. So sama juga macam saya kata sebelum ni, elaborate sikit. Okay, macam ni kan, apa ni? Marah anak jika tersilap. Point tu patutnya you letak teks berbeza, kan? Contoh terkencing dalam seluar atau buang air tanah, kita letak contoh. Sebab video ni dia terlalu panjang tunjuk dia kalau tak ada elaboration tu, kan? So kita nak bagi dia equivalent dengan sound yang kita pakai tu, duration dia baca pun teks tu cukup. Okay. Terlalu ikutkan cara parents lain. Contohnya apa? Contohnya macam apa? Apa ni? Elaboration tu lah. Saya pun tak faham kalau macam ni. Maksud dia apa? Nampak dah lama sangat kan? Saya rasa dah few second dah macam tu je. Yang mana korang pernah buat? Cuba like. Macam bukan sepatutnya cuba komen. Cuba like. Yang mana korang pernah buat? Cuba like. Komen kat bawah kalau nak tahu teknik betul ajar anak potty train. Cuba like kan. Okay. So saya nampak ada improvement. Benda boleh improve. Lepas tu macam saya katalah, teks tulisan asyik berubah-ubah lah dia punya font dia, kan? Tadi font lain, ni font lain. Macam saya kata, video macam ni pakai teks apa? TikTok. Teks TikTok saja. Okay, video macam ni pakai teks TikTok je. Video yang bercakap-cakap, yang macam video yang ini je sesuai untuk you nak pakai teks-teks banyak, yang teks apa? Font yang menarik sikit kan. Tapi kalau video macam ni keep it simple je. Pakai je teks pada TikTok. Okay. You got me jumping like Yang ni pun dia punya tajuk tak tally dengan point dia. Idea aktiviti mudah dan bermanfaat guna penyepit baju. Maksudnya apa yang diperlukan. Bagi arahan dia apa nak kena buat, cara dia, bahan-bahan yang diperlukan ke kan. Tapi tiba-tiba tingkatkan kemahiran motor halus. Apa hal tajuk dia tak sama dengan point? Kalau you dah tak point ni, you bagilah tahu manfaat kan. Manfaat bila buat aktiviti, tu barulah kena. Jadi tajuk dia a bit tak kena. Okay, kalau tanya saya, bila you nak bagi idea macam ni kan, before you tunjuk ataupun you jadikan ni sebagai hook untuk starting video, idea aktiviti mudah dan manfaat guna penyepit baju. Okay, dah tunjuk sikit kan. Okay, next sini, dalam few second next tu, you tunjuk bahan dulu, bahan-bahan yang diperlukan. Berapa banyak penyepit. Contoh maybe satu je penyepit. Kemudian kertas, berapa banyak kertas. Okay, 2 ini sahaja. Kemudian cara nak main, tunjuk video demo, bagi arahan dia. Okay, pastikan pastikan mereka berdiri dalam barisan kan. Lepas tu guna you faham tak? Macam since video ni adalah idea kan, maka kita kena bagi tahu apa bahan yang diperlukan dan macam mana nak main kan. Okay, lepas tu kita bagilah suggestion. Maybe nak bagi menarik lagi, benda ni kita buat macam timer ke supaya diorang lebih cepat. Faham tak? So itu yang sepatutnya point yang you buat, instead of you bagi tahu apa kelebihan dia which is tak tally dengan tajuk dia. Boleh Okay. You punya kelebihan tu you masukkan dekat caption. Simple kan aktiviti ni. By the way, korang tahu tak, aktiviti ni boleh membantu bla 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 bla. Kat caption you elaborate, you masukkan yang kelebihan-kelebihan tadi. Okay, ataupun ambil daripada komen mana-mana kan. Lepas tu buat apa kelebihan bila buat aktiviti-aktiviti ni. Contoh, faham tak? Maknanya video kedua baru kita cerita kelebihan. Video pertama is bagi idea, tunjuk apa bahan diperlukan, macam mana nak main. Lepas tu kat ujung kita letak follow for more ideas kan. Follow for more game ideas untuk kanak-kanak contoh. Okay, boleh. Ibu ayah buntu macam mana nak tambahkan wakil anak? Ikut tips ni. Tips pertama adalah commenting. Ada 3 type of commenting. Parent talk, self-talk and toy talk. Dalam parent talk adalah more to action anak. Contohnya, wah, dia dapat
Kedua pula adalah self-talk. Ibu cedok. Oh, terjatuh. Toy talk pula kita komen semua berkaitan pasal toys. Wah, cantiknya baju baby doll adik. Ibu nak. Tips kedua adalah menggunakan teknik OWL. Ambil satu favorite things anak, contohnya botol susu, letak di tempat yang tinggi dan senang nampak. And Okey, kat sini kalau tanya saya, sepatutnya dia kena beritahu O tu apa, W tu apa. Macam ni Ambil satu dah laju sangat. Kan dah sempat baca. Okay. So saya nampak kat sini boleh improve lagi. Sepatutnya OWL tu beritahu lah. O object. teknik kan. OWL. Observe. W wait. L listen. Baru senang nak edit kan. Ambil satu favorite things anak, contohnya botol susu, letak di tempat yang tinggi dan senang nampak. And observe, tengok anak ada initiate any interaction tak? Tanya dia, adik, mana botol susu adik? Mana? Tips ketiga adalah, satu hari kita ajar satu vocab kat anak. Contohnya kita ajar buka. Adik buka botol, adik buka Tupperware, adik buka pintu. Ibu ayah dah tahu kan cara nak tambahkan vocab anak. Selamat mencuba. Dah tahu. Saya dah tahu. Terima kasih. Lepas ni saya cuba awal Okey. Dari segi Macam mana nak tambahkan vocab anak? Dari segi hook untuk penambahbaikan, apa sahaja ayat dia yang starting tu kita masukkan Ibu ayah sebagai buntu headline. macam mana nak tambahkan vocab Ibu ayah buntu macam mana nak anak. tambah vocab anak, so buat satu headline terus. Guna dia punya ayat tu kan. Okay. Sebab saya nampak dia macam ni tulisan kecil. Ibu ayah lepas tu buntu dia- macam mana nak Dia jadi besar tambahkan pula vocab anak? Ikut kan. So kalau tanya saya, kemaskan dia lagi, kita boleh buat dia, since dia point utama, besarkan je lah dia punya tajuk dia kan. Okay. Nanti kita parallel talk, self talk. Parallel talk adalah motor action anak. Contohnya, wah, dia dapat tangkap malam tu. Duduk. So dari segi editing saya rasa okay. Itulah yang teks kat depan hook tu je dan kat belakang pula Anak selamat mencuba. Ibu kalau mencuba kalau belakang, kalau balik dia kena sebut juga, suruh dia bagi tahu. Okay, kalau korang rasa, kalau you rasa video ni membantu, jangan lupa untuk save, and jangan lupa untuk save and share dekat kawan-kawan yang ada yang anak dia masih suka nak bercakap, contoh kan. Okay. Yeah, they're invincible, and she just in the background. And she said, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I see them talking with a big smile, but they haven't got a clue. Yeah, they're living a good life, can see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. They're in the fast lane, living life without knowing. Yeah, they're invincible. Okay, dekat sini saya rasa boleh guna hook yang lebih strong lah. Okay, contoh macam maybe kita tak persoalan ke. Okay, hook, tahu tak jenis-jenis hook? Jenis-jenis hook tahu tak? Tak ada orang respon. Tak dengar? Tak ingat. Tak ingat. Ingat. Saya pernah share tak? Rasa macam ada. Yang hook negatif, hook positif tu kan. Ada. Ada berapa hook saya bagi? Sebelum ni saya ajar berapa? Tak tahu. Tak ingat dah. Tak ada nota. Okay, tak apa. Ada grab tak ibu saya yang latest tu?
Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, tak apa. Okay, saya nak share 10 jenis hook Okay, 10 jenis hook ni sekejap mana nak share? Okay, so 10 jenis hook. Yang pertama adalah question hook. Okay, question hook ni kita tanya soalan pada audience kita yang mana dia berkait dengan masalah atau situasi yang dia boleh relate lah. Okay, sebagai contoh, korang pernah tak anak-anak bla bla bla, contoh kan. So itu contoh question yang mana senang kata starting video tu kita mulakan dengan soalan. Contoh lagi kalau gunting tadi, anak korang dah 5 tahun tapi masih tak pandai guna gunting, jom buat aktiviti ni untuk kan. So, maknanya kita start dengan soalan lah. Okay. Yang kedua adalah how to hook. How to. Macam mana cara kan. How to hook ni basically kita share tutorial ataupun cara-cara untuk dapatkan sesuatu hasil lah. Contoh tutorial untuk bagi anak mudah membaca. Cara-cara nak bagi anak senang bercakap. Cara-cara nak tenangkan anak yang tengah tantrum. Itu semua how to hook lah. Kita start video kita ni dengan cara-cara ataupun perkataan tutorial. Okay, pun boleh mana satu. Apa beza tutorial dengan cara-cara? Sama sahaja, cuma biasanya tutorial ni kita gunakan untuk something yang lebih technical. Okay. Contoh macam tutorial nak website ke, tutorial nak set up anything ke kan. Benda macam tu kita gunakan perkataan tutorial lah. Tapi kalau cara-cara ni dia benda yang dia lebih general. Cara-cara nak bagi anak tenang kan. Okay, so tu contoh lah. Okay, yang ketiga adalah number hook. Number hook ni kita sebutkan berapa jumlah point yang kita akan kongsi dalam video. Tahu tak macam mana number hook ni? 3 pandai. Okay, 3 tips and 7 punca. Tu semua number hook lah. Okay, number pula nombor yang macam mana sesuai? Berganjil. Good job. Okay, kemudian kita ada positive hook. Positive hook perkataan yang berbentuk manfaat atau something yang beri kesan positif lah. Okay, contoh 5 kelebihan kan. Apa lagi? Tak kisahlah benda-benda yang positif tu, itulah dia tips ke rahsia ke, tu semua positive hook lah. Okay, next kita ada negative hook. Negative hook ni kita guna perkataan yang berbentuk negatif. Okay, contoh apa? Contoh macam kesilapan ataupun kita buat perkataan bentuk negatif ni, contoh macam ini adalah punca kenapa anak korang susah nak membaca. Tu negatif lah tu kan. Senang kata benda yang bunyi negatif tu, tu negative hook lah. Okay. Kemudian kita ada emotional hook. Emotional hook ni kita luahkan emosi dengan ayat berbentuk sedih, marah ataupun kecewa lah untuk starting video. Biasanya kita akan macam tu, emotional hook. And contohnya macam mana? Contoh macam, geramnya aku ni. And kenapa? Maknanya starting dengan benda-benda yang emotional lah. Ataupun stres kan. Stres betul lah bila anak dah nak masuk sekolah rendah tapi masih tak pandai nak bercakap. Nampak? Emotional kan starting. Ataupun mungkin kalau you pernah tengok orang buat video-video yang macam dia jual dia review barang kan dia akan start dengan ayat macam menyesal aku beli benda ni. Contoh tu emotional hook lah tu. Okay, kita start dengan ayat emotional. Contoh kita nak trigger orang untuk join kita punya center. Menyesal hantar anak dekat center ni. Nampak tak? Orang macam, apa benda tu kan? Mana taknya? Menyesal tak hantar anak awal-awal kat tempat ni. Rupanya dia punya ayat. Kan? Kita letak ayat yang menyesal tu nak hook orang. Kan? Menyesal hantar anak dekat center ni. Korang tengoklah ni, anak saya lepas hantar dekat sini, dia asyik banyak bercakap. Makin senang pula nak buat kawan dengan orang lain. So dalam ujung tu, sebab tu saya kata tadi, menyesal tak jumpa center ni awal-awal. Nampak tak? Okay, so kita twist. Right? Kemudian kita ada end result hook. End result hook ni, kita start video kita dengan tunjukkan hasil yang kita nak share ataupun
step by step contoh tutorial kan. Starting tu kita tunjuk end result dulu. Okay, contoh tadi video gunting tadi kan. Maybe starting tu kita ambil footage, dia tunjuk dia dah siap gunting, faham tak? End result hook. Contoh. So kita letaklah ayat tadi kan. Cara-cara nak bagi anak mudah menggunting. So kita tunjuk dia dah siap gunting kan. Baru kita tunjuk video dia tengah gunting ke apa ke. Tapi starting video kita start dengan end result. Okay, teknik ni biasa diguna pakai oleh Khairul Aming. Perasan tak Khairul Aming kan? Dia nak tunjuk kan, hey what's up guys, hari ni aku nak share macam mana nak buat ayam masak merah. Dia dah tunjuk dah siap-siap. Ayam masak merah yang dah siap, betul tak? So tu namanya end result hook. Okay, start dengan end result. Okay, yang ke-8 adalah visual hook. Visual hook ni macam apa yang you buat, few time you buat, which is you buat zooming ataupun transition pada starting video. Perasan tak starting tu macam ada zoom kan? Tu namanya visual hook. Okay, starting video tu kita ada buat macam zoom kan, ataupun kita ada buat transition pada starting video kan. Tak kisahlah, tu namanya visual hook. Okay, yang ke-9 adalah reverse psychology hook. Reverse psychology hook ni kita sebut something yang berlawanan dengan apa yang kita maksudkan ataupun yang kita nak audience kita buat. Contoh, jangan tengok video ni kalau contoh. So tu reverse psychology lah. Kita basically kita nak orang buat the opposite of apa yang kita sebut. And contoh, jangan tengok video ni kalau you tak nak anak you pandai bercakap. Contoh. So kita cakap jangan tengok, tapi sebenarnya kita nak suruh orang tengok lah sebenarnya kan. So reverse psychology lah tu. Okay. Dan yang ke-10 adalah teaser hook. Teaser hook ni kita ambil satu klip yang menarik, kita jadikan preview pada permulaan video. Contoh macam video korban dengan interview, kita start video tu dengan gelak-gelak ke apa, lepas tu tut, macam tu kan. Tu preview lah tu. Basically kita masukkan satu teaser dekat depan video kita tu kan. Macam tu lah. Okay, so basically ni lah dia 10 jenis hook yang you boleh guna dan diversify. Okay, so bila nak buat satu video tu kan, cuba tengok hook-hook ni, cuba fikir mana hook yang lebih sesuai. Cubalah buat ayat-ayat dia. Contoh macam try pakai negative hook, yang mana you rasa lebih sesuai. Lagi senang nak pakai benda ni bila you ada you guna headline je tau. Bila pakai headline je lagi senang lah nak pilih mana satu yang lebih sesuai nak pakai. Kalau video bercakap lah, you decide awal-awal. Masa sebelum nak shoot tu you fikir, okay, hook mana nak pakai. Okay, so, boleh okay. Okay, kita sambung balik. Okay, next video. Okay, so dekat sini video macam ni kena masukkan headline juga kan. Contoh macam paling simple headline tu, letak headline yang buatkan orang curious lah. Contoh, cuba perasan, cuba perhatikan benda apa yang berulang dan apa benda yang apa yang pelik dalam video ni contoh. Kan? So kita letaklah satu ayat yang nak bagi orang fokus. Orang take note benda yang berulang ke ataupun kan. Ataupun cuba tengok, cuba perhatikan apa benda yang asyik berulang yang adik ni buat contoh. So kita bagi audience boleh interact dengan kita. Okay. Lepas tu barulah kita elaborate dekat dalam video tu dekat ujung-ujung ke. Maybe kita bulatkan ke bila dia tunjukkan. Lepas tu kita letak je dalam video tu sikit. Kan. Kalau perasan dia adik ni asyik tutup telinga berulang kali. Kan. Nak tahu tak kenapa? Contoh, baca caption contoh. So as simple as that. Okay. Alright, so itulah latest video kan. Okay. So saya rasa tu boleh sampai. Video last ni dia tak ada cover Lupa nak masukkan kot. Yang dia buat story dah. Oh, tu story. Tiba-tiba terpost. Tapi kita tekan story lah. Entahlah. Kalau tekan story, kenapa dia masuk kat sini? Itulah. Tak tahu Tak apalah. Okay. Alright. So far banyak tak benda boleh improve? Nampak boleh improve tadi? Okay, ada soalan nak tanya?
Tadi audio dah settle. ada dah Tapi ada settle. satu. Dah tak ada isu macam ini semua kena santau ke apa, tak ada Satu lagi. Ah, TikTok keep bagi kami notification. Please do 1 minute video semua tu. dia bagi notification. Dah 3-4 kali dah. Dan kami perasan pun yang video yang mula yang drop tu semua yang berapa second. Yang dapat berpuluh-puluh ribu tu semua 1 minit lebih. Yang tu dapat. Dia macam ni sebab you bukan jual produk, you banyak bagi value. So dia consider you macam content creator tau. So content creator ni memang dia akan push video-video yang lebih 1 minit sikit. Okay, so boleh je nak buat video yang lebih 1 minit. But of course lah, video tu adalah video yang you edit yang bercakap tu kan. Yang itu cuma jangan panjang sangat. The duration yang terbaik adalah dalam 1 minit 15 saat, 1 minit 30 saat. Jangan lebih daripada 1 minit 30 saat. So that duration okay je. Nak teruskan silakan, tak ada masalah. Cuma kalau video yang menjual, video yang untuk convert, tu tak digalakkan lebih 1 minit. Sebab kita nak orang sampai pada CTA kan. Bila video tu dia tak sampai pada CTA, maka susahlah nak convert. So since video you bukanlah video menjual produk, so boleh je nak buat video 1 minit lebih, tak ada masalah. Tapi mesti follow lah prinsipal yang saya ajar tadi, which is konteks, hook, headline mestilah sama dengan video. Ni kita bagi idea aktiviti, tiba-tiba kita bagi tu kelebihan. Dia macam tak tally kan. Susah lah. Bro Safwan, video yang tua tu kan, yang Alostar tu, kira tu video convert ke? Video tu video untuk orang ni kan, untuk daftar kan. Dia kalau video yang macam your case tu, dia lebih kepada macam tua, dia macam tua center kan. Saya tak katalah dia video convert, sebab convert yang saya maksudkan tu adalah video convert produk. Kalau video macam service ni, dia tak kisah. Dia duration dia boleh vary, dia tak ada masalah sangat. Video yang TikTok Shop, maksud convert saya adalah TikTok Shop. TikTok Shop yang kalau boleh bawah 1 minit. Macam tu. Okay, soalan lagi? Dari segi growth macam mana Last time kita last time follow berapa masa kita jumpa last time? 40k lah. 40. Sekarang 42.1. So naik 2k lah. Tapi hari-hari ada je orang follow. Hari ada orang follow, bagus, alhamdulillah. Banyak ada sikit. Famous. Masing-masing content creator ni dah famous ni. Yang pasal video, Safwan nak tanya pasal yang video dance tadi tu kan, yang QR code tu. Dance, jom. TikTok ada je bagi noti kata community guideline. Kena cerita, tapi dia kata QR code dan unoriginal content. Tak faham yang original tu kat mana? Sebab kita ada apps ke apa? Tak, saya rasa sebab footage yang you ambil tu. Dance Itu tu video diorang tu. Probably mungkin video tu orang lain dah pernah post, share about that app ke kan. So mungkin dia detect benda tu as unoriginal lah. Nak bagi dia original, jangan screen record lah benda tu kan. Maknanya macam memang you record by phone je kan. Bila screen record tu yang dia jadi unoriginal tu. Tapi tak apa, abaikan je unoriginal tu. Yang penting sebenarnya yang QR code tu saya rasa. Dan masa saya kata sebelum ni lah, bila you ada buat satu kesilapan, dia akan denda tau. Dia akan effect next video. Maybe what happen now adalah mungkin apa yang you effect dekat you sekarang adalah because of that lah. Because of you ada langgar kan. So kena take note sangat-sangat. Jangan avoid langgar ini guideline. Dan buat improvement apa yang saya sebut tadi lah. Okay. Benda paling besar yang saya rasa saya nampak kena ubah lepas ni adalah font tu. Okay. Avoid tulisan font terlalu banyak. Maksimum 2 jenis font sahaja. Dan video yang you tak bercakap, pakai teks daripada TikTok sahaja, lagi bagus. Dan buat elaboration sikit. Boleh refer video-video saya untuk tengok macam mana saya buat. Okay. Basically kita tak nak dia panjang sangat pun. Kita just nak bagi dia macam maybe dalam 2 perenggan je dekat bawah tu. Elaboration pun dah okey dah. Sebab point tu kita jangan panjang. Point tu kalau boleh pendek, short. Tapi elaborate.
Kat bawah tu. Okay, ada soalan lagi? Kalau nak tengok satu video boleh yang kami edit untuk malam. Boleh. Screen ni. Send lah dekat saya. Send dekat saya. Tak ada. Tak ada nombor, ambil nombor 03. 013 604 2689. Send kat WhatsApp boleh, Telegram boleh, mana-mana. Send kat Telegram quality okey sikit. Ni video pasal apa? Video pasal apa? Game. Satu yang pasal games. Seminit 3 tau. Macam game hari tu lah. Game yang macam dance tu lah. Bukan, dia game yang anak tak boleh main. Game yang anak tak boleh main. Alright. Nanti jangan lupa off noise reduction pula nak post tu. Kang sekejap lagi komen lagi. Ni macam kena santau ni. Ada orang dengki ni. Jangan kita kami ingat kena santet. Kena santau. Sama lah tu. Tak naik pula sekejap. Kat WhatsApp je lah sebab kat Telegram ni macam tak naik pula nama. Tak naik nama. Lambat kot. Tak cukup famous. Mana nak? Ada tak WhatsApp saya? WhatsApp pun tak ada. 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 Kalau sinetron sekarang pula. Yang dokumen. Dah. Dah. Okay. Kalau tak okey apa mana-mana kami boleh tukar lagi. Boleh. Anak tadi gadget, jangan bagi anak main 4 game ni. Game pertama, Roblox. Game ni sangat tak bagus sebab dalam game ni anak boleh beli karakter sesuka hati kalau ada akses kredit kad mak ayah. Dengan chat yang tak ditapis, jadi boleh komen dan tulis apa-apa je. Risau risiko harassment dan cyberbullying. Game kedua, The Sims. Game ni berunsurkan life simulation yang membolehkan kita untuk cipta dan kontrol karakter serta jalani kehidupan imajinasi. Sangat tak sesuai sebab ada unsur kekerasan dan sexual content. Game ketiga, Slendrina. Game ni pernah famous gila dulu. Tu yang budak-budak pun main walaupun age rating 12 tahun ke atas. Dan game keempat, Among Us. Siapa je yang tak pernah main game ni masa PKP dulu? Termasuk anak-anak kita yang kat rumah tu. Selain daripada platform online chat yang terbuka dan tak bertapis, game ni ada unsur kekerasan which is membunuh dan menipu. Korang setuju tak game tadi tu bahaya? Komen kat bawah. Asal ada disclaimer pula dah. Kami nak bagi 1 minit lebih. Senang. Nak try sebab 1 minit ke dia tak naik view. Saya rasa okey je sebenarnya untuk video tu bawah 1 minit and tapi nak buat 1 minit kan tak ada masalah. Apa yang saya nampak boleh improve adalah dekat bahagian footage video. Okay, dekat footage video tu kan kalau perasan dia dia hitam atas dengan hitam bawah kan. Okay, so my recommendation saya adalah sambil kalau nak improve lagi next time kan, you letakkan footage tu dekat atas kepala you je. Faham tak? So macam you explain video tu ada dekat atas. Contoh macam game ni sangat-sangat tak sesuai tau sebab ada ni. So dekat atas ni akan ada footage tu lah. Okay, faham So basically kita kena rekod muka kita kat depan dulu lah. Lepas tu footage tu letak kecil je kat atas. betul, maksudnya instead of sound tu you pakai SVO, sound tu you pakai sound tu you
daripada video tu sendiri, masa tengah rakam tu sendiri, sound tu. Okay, contoh paling simple macam ni lah. Macam ni kan. Kalau video you cuma dapat 1000 views, ini adalah crowd 1000 orang. Contohlah ni video you kan. So you letakkan video tu dekat situ. Maknanya sambil bercakap, so video tu dia akan keluar dekat situ lah. Kan? So saya rasa dia lebih best lah. Since you nak buat video tu jadi ni kan, hitam putih atas dia kan, bawah dia. So saya lebih recommend you masukkan footage tu dekat atas you kan, ataupun bawah you. Lebih sesuai macam tu. Okay, so you kena gerakkan sikit lah you punya video tu ke atas. Kalau you letak dekat atas, kalau kat bawah, you gerakkan dia ke bawah. Okay. Membawang apa tu? Lepas tu yang belakang tu kami boleh kekalkan tu macam mana? Belakang apa dia? Yang disclaimer tu. Disclaimer. Not really recommended, tapi dah buat kan? Enjoy je lah. Kenapa boleh je delete je tu? Boleh je delete Macam Kalau delete dia jadi berapa second? Berapa second? Dia jadi 54 saat. 54 saat. Cubalah try dulu buat video masa saya try dulu post. Kalau benda tu tak membantu, then buang lah. Faham tak? Kalau tak membantu bukan sebab 1 minit ke? Kami dah drop bukan sebab 1 minit lah. Kalau video tu tak membantu, itu 1 minit post. Kalau benda tu it happens macam tu, maksudnya macam dah masukkan ni pun orang tak dia tak perform kan walaupun 1 minit. Maknanya ada benda tu ke tak ada benda tu ke, dia tak jadi apa-apa isu lah. So that's not the issue untuk video sampai 1 minit. Boleh jadi editing pada parts-parts yang lain. Okay, dia macam ni. You tahu tak kenapa, apa reason being you susah nak adjust untuk next video adalah disebabkan you tak test anything yang mana satu yang you boleh cater, nak ubah next time. Okay, dia macam ni. Bila every time you buat satu video, cuba you buat dalam bentuk framework. Okay, framework tu apa? Framework tu macam, contohlah you tengok satu video you sebelum ni. Video mana yang perform? Cuba tengok hook apa you pakai. Maybe hook yang you pakai adalah question hook. So you maintain hook yang sama kan. Lepas tu maybe apa lagi part yang CTA ke lain ke sikit kan. You pakai CTA yang sama. Now if you nak tahu dan adakah dia dia susah nak perform because of this, you kena cuba upah pula. Cuba you buat lebih kurang sama video tapi you tukar hook jadi hook yang bentuk lain pula. Faham tak? So baru dia lagi tahu hook yang mana yang lebih impactful untuk you punya content. Kemudian CTA pula, cuba you diversify. Maintain sama, konsep sama, tapi CTA pula yang you ubah. Maybe first you pakai CTA follow ni, next you pakai ni. You tengok mana lebih perform. So that's how you lebih senang nak improve tau. So you tahu nak tweak dekat yang mana. Tapi kalau you tak ada framework ni, which is you buat je, lepas tu you tak, macam tu yang nak ubah, you faham tak? You jadi susah nak adjust untuk next video. So you kena next video tu you cuba you purposely pakai semua benda sama, satu je you ubah. Kan, tukar hook dia saja. Hook ni style je lah, different sikit. Macam tu. Sudah dapat satu yang bagus, dan cuba maintain kan next video. Tiba-tiba dah kurang, tweak sikit, tukar hook. Tukar pula CTA ke. Ataupun editing. Cuba tengok editing sudah ni macam mana. Cuba pakai method editing yang sama. Macam tu lah. So, lebih senang untuk you nak ubah bila ada things, satu benda je yang you ubah. Kalau you ubah semua, you pun tak tahu kenapa dia susah perform. Macam tu. Okay, faham kan? Ke angguk je? Faham macam tu lah. Okay, ada soalan lagi? Lepas tu kan ada video yang lama dah shoot, kami edit balik kan. So, hook punya, loop punya apply tu tak ada lah. Okay ke? Okay je, tak ada masalah. Tak ada masalah, jangan risau. Saya nampak pun baru satu je kan video loop kan. Tak apa. Tak wajib pun buat loop tu. Loop tu bukanlah satu berdosa kalau tak buat. Dia lebih kepada nak bagi lebih kreatif kan dia punya content. Dan lepas ni boleh juga masukkan transition dalam video-video dengan budak-budak tu kan. Cuba try masukkan transition macam whip camera ke kan. Maybe benda tu akan jadi lagi, maybe buat trend tapi dengan kanak-kanak tu ke kan. So cubalah try explore creative ways untuk buat content-content.
Okay, ada lagi soalan nak tanya? Tak ada dah, semua terjawab dah Musafwan, macam mana kekerapan kita tukar daripada business account ke business account, lepas tu patah balik business account, akan fair tak itu punya ni? Pasal apa tukar banyak kali? Sebab bos suruh tukar tak. Sebab kejap-kejap bos suruh tukar, kejap-kejap dia suruh ni sebab ada link problem itu kat link tu. Oh, link problem. Link apa dah? Kat link tu. Macam mana? Kalau Bos kalau boleh tak nak kita tekan 3 titik tu lah. Maksudnya klik tu terus pergi dekat kita punya. Dah tak ada dah 3 titik pun. Dia tak dah buang lah 3 titik tu. Dah tak ada 3 titik lah. Saya tengok kat TikTok sekarang dah tak ada dah. So ada effect lah benda tu. Tak ada. Kalau tukar tu tak ada apa-apa effect pun. Cuma orang boleh WhatsApp tak? Tak boleh kan? Tak masuk kan WhatsApp? kami letak nombor telefon kat situ. Letak nombor telefon je, senang. Dekat you punya link tu, bila orang tekan, letak je nombor telefon. Sebab dah susah kan orang nak tap. Saya ada juga nampak akaun-akaun yang boleh klik link. Even saya sendiri tanya kawan-kawan saya yang geng-geng ngajar ni juga kan. Saya tanya lah, macam mana dia boleh buat macam ni? Tak ada orang boleh jawab. Sebab sepatutnya tak boleh. Tapi dia boleh. Tunggu masa je lah dia tak boleh. Dia tak ada reason kenapa dia boleh, kita tak boleh. Kita pun tak tahu. Macam saya pun buat juga dulu WhatsApp tapi tak boleh lah tekan. So saya pun dah buang dah WhatsApp. So orang kalau nak reach out saya memang kena through DM kalau dekat TikTok. Dulu orang boleh WhatsApp. Dan sekarang saya buat website lah. So orang boleh pergi kat website saya kan. Orang boleh search ke website. Macam tu lah. Itulah apa yang saya nampak memang susah sikit TikTok ni. Dia menyusahkan kita sikit. Tapi nak buat macam mana kan, tu platform dia. Kena follow je lah rule dia. Tak ada cara macam nak bagi WhatsApp. Saya tak jumpa cara lagi. Saya dah cuba pelbagai link dah WhatsApp. WhatsApp My lah, apalah. Macam-macam lah link saya dah cuba. Sama juga. Dia tak boleh buka juga. Dia akan tulis apa dah. Adalah ayat dia kan, dia tulis, dia keluar. Tak boleh lah, senang kata. Tapi kalau you jumpa, bagi tahu. Mana tahu saya boleh cuba. Okay, ada soalan lagi? Tak ada lah So overall saya rasa you guys did a great job. Okay, berikan tepukan kepada diri sendiri. Bagus sangat-sangat. Banyak ada improvement. Untuk next homework, okay, untuk next homework saya harap lepas ni saya nak nampak improvement dari segi video yang bagi idea games kan. So follow lah format yang saya ajar tadi, which is bagi tahu orang apa bahan diperlukan, cara-cara nak main, lepas tu baru demo kan. Itu pertama, okay, video game tu. Video yang kedua adalah make sure font lepas ni sama, okay, selaraskan, discuss elok-elok kan, yang mana yang tak nak dengar cakap denda. Lepas tu dan yang ketiga saya harap ada sekejap. You punya TikTok ni ada playlist tak? Ada playlist kan? Ada playlist. Ada playlist ada? Okay. Lepas ni boleh tak cuba masukkan satu lagi playlist, tips parenting ke, faham tak? Macam benda-benda yang untuk parent kan. Tips parenting, apa lagi? Playlist, boleh masukkan playlist games, okay? Games untuk kanak-kanak kan. Jangan letak aktiviti anak, tukar kepada games. Sebab tu games kan, so kita buat games. Aktiviti lain, games lain. Okay. Lepas tu kita boleh juga tunjuk, buat lagi satu playlist. Playlist macam vlog. Cuba try buat vlog juga. Vlog macam kan, daily activity kan, hari ni. Okay. Dan satu lagi, tambah lagi games yang you buat dengan cikgu-cikgu tu kan. Buat satu playlist juga. Playlist macam quiz ke, ataupun playlist apa panggil? Benda-benda macam tu lah, yang macam game yang you main ni kan. Cuba try. Okay. Live ad.
Resort center ke kan. Ataupun games lah, aktiviti. So playlist pun boleh masukkan juga. Kalau yang video macam tu berapa minit? 1 minit ke? Kalau games macam tu tak kisah. 1 minit pun okey. Kan? Yang vlog tu vlog. Vlog? Vlog tu berapa panjang? Vlog. Vlog. Kalau vlog depends you nak buat vlog yang ada VO ke tak. Kalau video yang tak ada VO, wah minit lah. Tapi kalau vlog tu ada VO, voice over, then boleh je lebih 1 minit. Kan? Contoh macam apa ni, maybe ada buat outdoor activity ke kan. Letak buatlah video. Tapi kalau boleh nak ada interaction lah dengan dorang. Contoh macam maybe starting video tu you buat macam bercakap kan. Apa ni? Okay guys, so hari ni kita dekat Resort Center, kita ada buat ini. Nak tahu macam mana? Jom kita tengok. Zoom. So tu baru jadi vlog. Maksudlah music ke apa kan. Tapi starting tu interact dulu dengan audience. Macam tu. Okay. Ni lebih kepada macam nak bagi tambahan idea content. Nak bagi apa yang lagi best ke kan. Macam tu lah. Okay. Alright. Dan tunjukkan juga fun yang kelakar-kelakar macam quiz. Tu saya dah tak nampak ada. Cuba buat lagi video-video macam tu. Merdeka. Coming soon. Apa dia? Merdeka. Boleh. Kan. Buat games tu macam game yang general je. Macam benda-benda yang common knowledge je kan. Nak bagi lebih ramai lah notice account you kan. Cari je dekat TikTok quiz Merdeka kan. Ambil je idea kat situ sikit. Lepas tu boleh buat satu content sendiri. Dia tak apa ke kalau konten macam tu kami buat quiz je, tak ada idea lain macam nak nyanyi lagu lah apalah. Boleh, tak ada masalah. Ya, maintain. You punya TikTok, you buat sendiri. Saya tak ada hak nak control. Saya cuma bagi propose idea yang cadangkan untuk bagi pelbagaikan lagi. Kalau macam nak buat video feedback tapi tak nak macam interview ke, macam nak tulis je dekat video tu kan. Jadi CTA dia tu selalu nak start dengan apa? Macam CTA ke hook? Sorry, hook. Hook. Macam ada juga satu video ni. Kita orang terus tulis macam anak saya dah pandai urus sendiri tapi macam selang-seli dengan video-video lain lah. Macam combine feedback daripada parents letak tapi pada segi teks dengan video macam ni. Tapi faham. Terus anak saya dah boleh dengar arahan macam tu tapi tak ada hook. Faham? Okay. Kalau macam tu, video macam tu biasanya kita akan pakai conversation hook. Okay, conversation hook ni pernah tengok tak video yang orang tunjuk, contoh video orang yang gemuk ke kurus tu kan, transformation tu, perasan tak dia akan pakai hook macam kau dah lah gemuk, hodoh, lepas tu kan dia letak macam emoji muka orang bercakap, lepas tu dia ada ayat-ayat conversation tu kan. Tu contoh hook juga sebenarnya. So kita boleh je start guna dalam bentuk teks TikTok hook yang tu untuk starting kan. Contoh macam anak saya dah pandai ni sejak dah lah. Contoh. So kita boleh je guna hook tu untuk starting conversation hook. Ya, saya tunjuk contoh. Rasa ada contoh. Okay, so ni contoh. Pokoklah tak faham kan. Ni contoh. Faham tak? So ni namanya conversation hook. Okay, dia start video dia dengan ayat someone kan. Faham tak? Okay, so biasa orang-orang yang video dia macam muka jerawat kan, dia akan pakai hook-hook macam ni kan. Ni contoh. So ni pun sebenarnya salah satu cara hook juga, conversation hook. So boleh cuba pakai hook macam ni.
untuk starting video macam tu. Okay, lagi soalan? Tak ada dah Tak ada dah. Okay, so I think itu saja. Thank you so much for your time. Tak maaf ganggu. Nak mengajar je lagi kan. Okay, so kita ambil gambar boleh? Jom. Nanti update dekat bos. Takut bos cakap, tak join Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Sekali lagi kami pula. Okay. Okay, dah. Okay. Terima kasih Abang Safwan. Okay, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Tak ada apalah, saya rasa hari ni tak mengajar banyak sangat pun. Komen-komen sikit je. Okay, so all the best. Jumpa lagi next time. Have a great day. Assalamualaikum. Salam.